Okay, Assalamualaikum semua dan selamat petang. Hari ni 26 Mei 9 malam. Okay, so selamat Hari Raya saya ucapkan. Dah lama tak buat live sebenarnya. So hari ni adalah hari pertama saya live lepas pada Ramadan. So hari ni 3 Syawal. Okay, so saya selamat lah Hari Raya saya ucapkan pada Zainal apa semua lah, Muhammad Zuhisham, Naufos yang ucap. Okay, apa tu, Irham nak mai beraya. Saya nak mai beraya tak boleh mai, tapi kalau nak apa, kalau nak bagi duit ayah boleh lah, saya bagi akaun saya. Okay, so pada malam ni kita akan buat ni lah, live analysis. Kalau ada peluang entry kita akan entry. Okay, so waktu pun cantik 9 malam kan. So bila 9 malam ni maksud dia tu kita punya time frame hour 4 kita close. Kita gunakan broker kali ni Oanda. Okay, Oanda. So 9 malam dia close. So kita boleh tengok peluang-peluang entry yang ada. Okay, so seperti biasa, okay, kalau ada soalan apa boleh tanya. Dan kalau ada apa, nak saya buat analisa macam selalu lah kan. Sebab kalau kamu tak tanya, saya takkan tahu kan kamu nak tahu apa kan. Okay, so ni saya sempat kongsikan lah tadi kan. Saya rasa tadi ke semalam saya tak ingat. Okay, pergerakan saya rasa pair ni Okay, so dia pun dah bagi satu hinan. Okay, dia dah breakout atas. So kemungkinan okay, price akan going up lagi lah. Okay, Aussie Canada. Okay, saya tak tahu apa yang berlaku pada Aussie. Okay, kalau nak ikut berturutan kalau kita tengok daripada segi structure pada ACAT ni, dia daripada bulan 3 tu, okay, bulan 18, bulan 19 bulan 3 tu, March, dia buat kenaikan. Okay, so siapa yang trader besar sakit sikit lah, sebab apabila dia nak sell pantang sell. Saya pun ada 2 kali terkena di ACAT. Okay, sell nak sell lah, jangan nak sell padahal price masih going up. So better kita tunggu strategi breakout. Selalunya saya gunakan macam tu. Bila price market dalam keadaan sukar, saya akan lebih fokus kepada strategi breakout daripada strategi reversal. Sebab market dalam keadaan sukar, so kita tentu bagi dia pergi dulu arah mana nak pergi, baru kita senang nak tahu. Maksud dia nak tahu, nak follow. Kita tak perlu nak buy di nak buy ataupun nak sell di pucuk kan, nak buy di akak ke kan, pucuk-pucuk ke. Apa, bukan soal kita nak menang ataupun bukan kita nak tunjuk pasal apa, tapi soal untuk kita profit dan kita withdraw. Okay, so terima kasih sebab join live saya. Okay, live kami. Okay, saya ingat admin lah. Okay, so okay, so seperti yang ACAT ni, dia ada break ke atas. Okay, price dah buat decision. Saya ada share sebelum ni dalam page Insta, dalam channel Telegram, semua saya share. So sekarang ni kita akan nampak lah. Okay, maksud dia untuk pair ACAT ni saya tak akan cari peluang lagi sell selagi dia tak break ni kan. So kita akan fokus kepada buy sampai ke level C. Sini adalah level resistance itu ya. Okay, so ini adalah untuk ACAT. Dia masih membuat kenaikan, walau bagaimanapun hati-hatilah. Itu je. Okay, sebab ada trader cakap ACAT ni dah terlalu banyak naik mesti dia turun kan. So memang dia turun tapi turun dengan momentum Okay, so now first minta pair Euro AUD. Okay, Euro AUD apa yang berlaku pada Euro AUD. So seperti yang kita lihat sekarang ni, apa yang berlaku. So kalau kita tengok structure, orang tertanda dulu sebagai support resistance Okay, support ni dia dah buat apa? Dia dah nampak dia dah break kan. Okay, so price dah break. So kebarangkalian price nak turun lebih jauh adalah tinggi lah. Okay,
So next destination kat mana? Okay. So next destination dia, kita kecilkan chart. Okay, kita tengok ada tak kawasan-kawasan yang berpotensi. Kadang-kadang saya malas, saya buka kat daily tu ataupun weekly yang tengok kan. So saya tak nampak, malas nak check. So kita buka kat daily. Ada tak supportnya berhampiran dengan dia? Okay, so kita nampak satu kat sini kan. Okay, kawasan apa? SBR RBS kan. Dan last kali sini lah. Jauh lah. Okay, so saya tak buat dengan bentuk zone lah. Okay, sebab sama lah zone dengan ni kan. Okay, so price untuk Euro Aussie, okay, dia ada range lebih kurang dalam 130 pip, 125 pip nak turun Okay, so the best kita akan tunggu price retrace dulu untuk kita sell. Okay, saya akan tunggu dia retrace untuk kita sell. Okay, retrace dulu sikit bagi dia mantap apa, turun sikit baru kita sell. Untuk Euro Aussie. Okay, Euro AUD, AUR AUD. Okay, sebab price dah break. Okay, dia dah break, nampak kan, double top kan, double bottom. Dia dah break kan. So bila dah break, maksudnya dia dah mengalahkan buyer kat kawasan area ni. So bila dia dah mengalahkan buyer ni, maksudnya dia seller kuat lah, strong untuk turun bawah lagi. Okay, clear tak? So saya nampak price untuk Euro AUD stay lagi dalam keadaan mood bearish, melainkan okay, price buat kenaikan kan. Maksudnya dia buat structure kenaikan. So itu mematahkan kita punya strategi lah. Tapi nak lebih selamat, dia kena break ni kalau kita nak buy. Okay, break di level, boleh kita cari peluang buy. Anything happen dalam zone ni, kita lebih fokus kepada sell. Okay, clear? Now force Enco. Okay, tu daripada ni. Lepas tu Afendi sama ayah Afendi minta tolong pair USD CHF Okay, so seperti yang kita lihat sekarang UCHF, saya dah tanda saya tunjuk sekali lagi lah. Okay, UCHF sekarang ni kalau kita tengok daripada segi segi structure okay, kamu nampak price buat apa ni? Dia turun, lepas tu dia buat lagi penurunan. Nampak tak? Ni saya nak bagi kamu clear bab ni. Okay, so bila dia buat penurunan ni dah break ni. Dia dah break A. Okay, break kawasan A. Tu menunjukkan bahawa price nak lagi turun. Maksud dia kenaikan ni adalah kenaikan untuk mencari level-level sell. So level-level sell yang kita ni adalah level-level resistance, SBR, RBS apa semua tu kan, adik-beradik dia lah. Okay, so price going down. So kawasan pertama sekali TP kita sebenarnya adalah di area ni, C ni. Dia nak turun lagi bawah, dia kena hadap sini dulu. Bila dia lepas sini, insya-Allah dia akan pergi ke sini pula. Level level support ni. Okay, so nak buy lepas price break B, baru kita boleh buy. So far masih dalam keadaan sell. Okay, Afendi clear? Okay, macam biasa kalau clear, bagilah like ke love kat saya. Okay, tak mau bagi doa ayam tak apalah, bagilah love sikit. Okay, so ini yang saya nampak untuk pair UCHF. Bagi saya clear lah UCHF ni. Dia buat kenaikan, lepas tu dia buat penurunan sell. Okay, kalau kamu tanya saya entry tak, saya tak sempat entry sebab saya punya margin banyak kat GBP hari ni. So saya tak sempat lah nak entry pairling Okay, so ini yang saya nampak tentang UCHF.
So kita akan tunggu price buat apa kat sini. Kalau kamu tak sell, kalau kamu dah sell, kamu hold je lah. Tapi kita tunggu dulu. Dia buat retracement sikit, dia break, baru kita akan confident untuk sell lagi sampai area support di support. Okay. Ni clear saya. Clear tak? Okay, terima kasih. Ada respon. Terima kasih Fini. Okay. Irham. Oh. EU, GU, UCAT. Irham ni kena minta EU, GU, UCAT. Kalau satu pair RM10, RM30 dah dapat saya ni. $10 USD lah. Trader kan. Mana boleh RM10. EU. So, EU. Wah. EU menarik juga actually. Okay. Firstly, kita tanda dulu. Kawasan mana yang menjadi, misalnya support resistance Okay. Ini adalah kawasan resistance. Okay. Ini adalah kawasan support kan. Masa permulaan dulu. Okay. Ini adalah support area. Okay. Dan yang ni juga merupakan support area. Okay. Dan kalau kita tengok kan. Ini juga adalah kawasan support become resistance lah. Resistance become support. RBF. Okay. Saya selalu keliru dengan bab tu. Okay. So. Kalau tengok dari sini nampak tak? Price. Dia dah break. Ni. Break resistance ni. Nampak tak? Bila price break resistance ni. Itu menunjukkan. Saya tanda warna ni pula. Okay. Dia akan. Itu menunjukkan bahawa price akan cari buy as long dia tak break lagi nombor 2 ni. Okay. Ni nombor bukan elite wave ni nombor saya letak sebagai mudah untuk kamu faham marking Yang saya marking tu kamu mudah faham. Yang tu je. Nanti kamu tanya saya resistance mana, ataupun kamu tanya saya support mana, yang mana satu, yang atas kan yang bawah. So saya letak nombor supaya mudahlah untuk kamu dapat. So price clear, memang clear untuk EU ni, memang clear. Okay. Dia dah buat double top. Okay. Dah ada setengah trader double top. Tapi dia beri reaction di level ni. So kemungkinan okay, price apa akan berlaku. Okay. Dia akan cuba test ni balik. Yang ni kita tengok dia buat apa. Sama ada dia going up ataupun going down. Going down atau going up. Terbalik pula. Okay. Maksudnya dia akan pergi atas atau pergi bawah. Di level ni. Kita akan tunggu tentukan. Okay. Sebab apa? Sebab kalau nak mencukupkan syarat untuk buat kenaikan, sepatutnya nombor 3 ni mesti break resistance ni. Baru kita boleh follow buy. Okay. Tapi dalam situasi ni hati-hati saya cakap. Mungkin ada trap kat ni. Okay. Market kan penuh dengan trap. Okay. Kadang-kadang kita buy dia jadi sell. Kita sell jadi buy. Kadang-kadang kita buy sikit NTP dia betul reverse balik kan. So hati-hati. Okay. Sebab saya tak berminat lagi untuk buy lagi. Sebab sini dia fail to break ni. Kalau dia break ni tu lain cerita. Sebab dia ni adalah kawasan dia menjadi double top. Okay. Chart pattern kan double top. So hati-hati lah. Okay. So far kalau kamu nak sell. Okay. Kalau situasi ni kamu boleh sell tak? Okay. So kalau kita akan tunggu dia area ni lah. Okay. Di area ni ataupun kamu nak selamat tunggu dia breakout dulu. Breakout this level. Baru sell. Orang cakap, oh lah, dah turun jauh pun nak sell. Dia kata, tak apa, turun jauh baru nak sell. Yang penting kita tahu apa yang kita buat masa tu lebih selamat kan. Kita tahu kenapa kita tak tunggu dia ni. Sebab kita tunggu dia breakout dulu. Membuat satu structure penurunan. Baru kita boleh sell dengan lebih confident. Daripada kita duduk layer, naik layer, dia break atas pula. Dah satu arah. Nak cari, nak kena buka hedging lah macam-macam kan. Dah mula jadi teknik harapan. Okay. So untuk EU ni saya masih tak berminat lagi untuk buy. Okay. As long dia break warna merah ni, okay, saya akan buy. Tapi dia tak break ni, kita relax dulu. Bagi dia naik dulu. Okay. Melainkan kamu dah buy kat sini,
Kalau kamu ni kamu dah buy, kamu nampak sahabat resistant kat ni kat buy, kamu okey lah. Saya tak sempat nak buy je ni sebab waktu ni saya tengah raya. Tengah tak tengok chart. So next time apa? Selepas lah untuk saya lah. Okay. So itu adalah untuk EU. So GU. Okay. GU, kamu nampak ada sikit perbezaan dia. So apa yang kamu nampak tentang GU saya nampak. Okay. So apa yang saya nampak tentang GU adalah, nampak tak? Price break di set level. Nampak level resistance dia break. So that's why GU saya buy. Saya tengah floating profit lebih kurang, saya tak ingat lah. Mungkin dalam 180 pip macam tu kot. Okay. So GU ni So GU ni dia dah break level ni. So sebab tu penurunan tu adalah penurunan, orang panggil penurunan apa? Penurunan untuk cari level-level buy. So level-level buy kat mana? Carilah level-level buy di SNR yang ada, SNR yang terdekat kan. Okay. So sekarang ni price dah breakout ni pula. Okay, breakout di level. So itu menunjukkan bahawa price ada lagi kecenderungan untuk naik lebih tinggi. Okay. Naik sampai mana? Okay, kalau kamu tahu saya, kat sini kan semua ada kawasan resistance kan. Semua ada apa? Adik-adik resistance kecil kan. Okay. So mana-mana resistance dia boleh pergi. Okay. So dia boleh sampai sini. Kita akan tengok reaction price ni. Macam saya dah buy di bawah. So saya akan tunggu lah. Saya tengok reaction price apa dia buat kat sini. Kalau dia buat engulfing ke, nak turun patah balik ke apa kan. So mungkin saya akan cut. Ataupun saya akan hold sampai sini. Okay. The best set, the best TP area sini lah. Di level lah. Area TP the best adalah area sini. Okay. Untuk GU. Kamu tengok EU tadi. EU kita takut nak buy. Atas faktor price dia tak fail to break ni. Tapi GU kita lebih confident nak buy atas sebab dia break ni. Okay. So lebih tenang dan lebih lebih seronok lah untuk kita buy. So GU kalau tak ada position lagi, okay, kamu boleh tunggu price membuat retracement dulu, baru kita buy. Retracement, the best retracement area sini lah. Okay, area biru ni, yang bawah ni support ni, untuk buy balik. Buy lagi lah. Kita markkan dia sampai atas ni lah. Okay. Ni yang saya nampak tentang GBP USD. Okay. So next pair daripada Irham Rahim, UCAT. So what happened to UCAT? Okay. So UCAT ni clear saya rasa. Okay. Dia dah break. Okay. Break di level. Break level 1, 2, 3 support kan. 3 bottom. Triple bottom. Triple bottom. Okay. So apa akan berlaku pada UCAT? Okay, price dijangka akan membuat lagi penurunan sampai level mana? Okay, UCAT ni dekat-dekat pula level dia. Okay, so saya menjangkakan price akan buat sampai level sini dulu. Dia nak turun lagi jauh, dia kena hadap ni dulu. Okay. Saya tak nak. Apa saya buat? Sekejap. Ada di apa? Training view ni dia bagi tahu siap. Tapi saya jangan guna benda tu. Boleh kata tak pernah guna ke ya. Okay, so ni adalah level yang the best untuk kita kita cari tempat TP untuk sell. So tunggulah price retrace. Okay, tunggu dia retracement. Okay, untuk kita sell sampai C. Okay,
Nak retrace sampai mana tu, yang tu kamu masing-masing yang teknikal kan. Kamu ada setengah dia toy sell pun boleh, ada setengah dia tunggu retrace sampai B boleh, ada setengah dia tunggu retrace sampai atas-atas ni pun boleh kan. Kalau kamu tengok daripada segi structure pun, kamu nampak daripada price daripada 18 Mac, okey, price membuat structure penurunan. Okey, penurunan dan penurunan, penurunan dan penurunan, so penurunan lagi. Dan lagi lebih clear sebab dia break ni kan. So itu menunjukkan bahawa price ni sebenarnya UCAT ni turun kan. So opportunity untuk kita sell tu lebih tinggi daripada kita buy. Okay, soalan ingat? Clear Irham? Okay, nanti saya PM nombor account. Lawak gurau-gurau. Okay, kalau clear bagilah like sikit. Boleh. Okay, so Dionososina, tuan broker guna apa? Okay, saya menggunakan platform TradingView yang mana di-attach dengan broker Oanda. Selalunya saya dah pair ni. Broker yang saya analisa dah ni. Saya ada, kamu nampak tak boleh? Kamu tak nampak saya rasa. Saya ada FFCM, saya ada Oanda, saya ada Forex.com. Itu broker yang saya gunakan untuk analisa. Okay. Terima kasih. So, tak kisah broker apa, yang penting kamu guna broker tu. Maksud dia kalau contoh kamu nak analisa di pair broker SM, so gunakanlah keseluruhan kamu analisa kamu di broker SM. Jangan kamu tukar-tukar broker. Hari ni broker SM, esok broker contoh RoboForex. Tank dia punya close tak sama RoboForex dengan SM. So akan berbeza, akan tak cantik lah kamu punya analisa nanti. Lari sikit. Okay. Sebab tu ada setengah trader dia tak berpegang pada candlestick reversal pattern lah. Sebab kadang-kadang tak sama. Broker A buat pattern lain, broker B pattern C, broker C macam-macam lah broker kan. Maksud dia macam-macam pattern keluar. Okay. Tapi selalunya Afendi Muhammad Noh, tapi selalunya kalau GU naik, EU pun akan naik. Satu lagi, kalau UCF turun, EU akan naik. Yang tu based on correlation pair. Saya tak guna correlation pair. Saya tak tahu. Serius, sampai sekarang saya tak tahu benda tu. Tak tahu maksud dia pasangan tu EU GU naik yang apa yang saya tahu, apa yang chart tunjuk. Sebab ada agak 2-3 kali yang saya tengok kadang-kadang GU naik, EU turun kan. Tu saya agak sukar nak menerima benda tu. Sebab based on chart tak sama, volume di GU tak sama dengan volume di EU, Euro. Tak sama. Kadang-kadang kita kata Euro, USD tu kuat, USD lemah macam sekarang, USD lemah kan. Tapi barangkali Euro tu lebih lemah daripada USD dan GBP lebih kuat daripada USD. So akan berlaku perubahan. So benda tu tak bagi saya tak pegang benda tu lah. Kalau kamu pegang, mungkin itu adalah kelebihan pada diri kamu lah. Kamu maksud dia kamu ada satu lagi knowledge, skill yang kamu tahu pasal correlation pair. Itu atas skill kamu lah. Untuk saya tak berpegang pada tu. Saya memang apa yang chart tunjuk saya, yang tu yang saya pegang. Kadang-kadang kompleks. Kadang saya buy GCF, saya GU. Selalu je saya macam tu. Okay. So daripada Syafiq, GA. Okay. GBP AUD. So GA turun pula. GU naik, GA turun. So kalau kita tengok daripada structure ni, okay, macam biasalah daripada bulan April saya rasa, daripada 18 Mac kan. 18 Mac tu memang berlaku perubahan trend lah. Price membuat penurunan, dia buat kenaikan, lepas tu dia buat turun lagi kan. So apa yang berlaku sekarang pada GA? So kita tengok price membuat kenaikan, tapi dia fail to break this level tau. Sepatutnya kalau kita nak buy, dia tengah kena break ni, resistance ni. Okay, tapi dia fail to break. Sebab tu price lagi turun. Maksud dia tak ada momentum yang kuat untuk memecahkan seller kat sini. Okay. So untuk GU, saya lebih suka GA, sorry.
GA saya lebih suka price break ni. Sebab saya tak ada windshield lagi kan. So saya suka price break level ni untuk saya sell lagi. Ada trader dah sell kat sini. Ya. Kalau kamu dah sell ni, kamu hold je lah. Ataupun kat sini kamu sell kan. Dari sini tu ada saya dapat PM, dia tanya saya boleh sell lah. Saya kata boleh. Kalau nak sell sini tu boleh lah sell kan. So dia dah sell kat area sini. So boleh hold lah sampai sini kan. So kalau yang tak ada windshield lagi, hold. Tunggu dulu. Sebab price dah jalan jauh. Waiting dulu. Untuk cari peluang. Sama ada dia buat apa sini. Sama ada dia buat double bottom ke. Ataupun dia buat breakout ke. Yang tu kita akan tentukan di level ni. Kalau dia breakout, dia akan cari net level. So net level dari mana? Saya tak asal nak jumpa kat H4 lah. Kat daily pun sekarang pun dia masih duk main-main kan. So kemungkinan price akan cari level sinilah. Tapi apapun yang pastinya kita tengok apa yang berlaku kat level ni. Okay. Sama ada dia akan buat double bottom kan. So ada opportunity untuk buy balik Dan saya lebih selesa nak buy apabila price break ni. Yang tu je. Sebab dia dah break resistance So dia dah buat structure-nya satu structure strong lah. Untuk kita buy. Ini saya nampak tentang GA. GA ni bagi saya tak berapa nak. Tak cun lah kita nak entry Okay. Clear Syafiq. Daripada Faris Wahab. Biasa tuan analisis compare dengan indeks tak? Saya tak tengok indeks. Saya tak kata indeks tu salah. Okay. Tapi saya tak tengok indeks. Saya jarang tengok indeks. Sebab kadang-kadang indeks tu mempengaruhi saya. Saya tak suka indeks. Kurang tengok. Kita tak tengok langsung tipu pula. Kurang sangat tengok. Dalam sebulan tu mungkin sekali saya tengok kot. Yang tu je. Tu pun tengok sebab ada yang minta saya analisa indeks So saya bagi analisa je lah. Yang tu. So untuk indeks saya tak tengok. Saya mau fokus apa yang chart bagi. Okay. So saya entry maksud dia saya entry di EU. Saya tengok chart EU lah. Saya tengok lah compare chart lain kan. Yang tu maksud dia. Okay, Nazlia Syazani. Salam coach, boleh analisa Euro GBP. Okay, Euro GBP. Okay, Euro GBP. So, kita tengok price dah buat kenaikan 30 April. Okay, dia buat kenaikan dan kenaikan. Okay, dan bila 21 Mei dia buat penurunan. Dan penurunan tu dah break 18 Mei punya 18 Mei punya support. Boleh nak keluar. Okay. So dah jadi macam tu. So dia sekarang ni adalah the best level untuk kita cari peluang sell untuk Euro GBP. Okay. So kadang-kadang okay, sebab saya nak contoh kena buat cari support resistance. Okay. So kita boleh tengok peluang kita sell. Mungkin di sekitar ni lah kita untuk TP first kita. Okay. Di sekitar ni ataupun dia orang tanya saya, ni atas ni ada level ni. Boleh kalau level ni pun boleh kan, tak masalah nak TP kan. Okay. Tak ada masalah. So yang penting kamu tahu di mana level support, di mana level resistance. So sekarang ni price dah break ni. So bila dia break ni, dia dah mengalahkan, maksud dia dah mengalahkan buyer di sini. Okay, buyer ni dah dikalahkan. So price akan kita the best tunggu dia buat retracement balik. Kadang-kadang price tak retracement, dia tak retrace kat B ni tau. Kat kawasan B ataupun kawasan apa punya support become resistance nak SBR ni. Kadang-kadang dia main test sampai atas ni kawasan. Kat sini kadang dia main. Kamu kena kreatif lah. Kamu sebab tu kita tunggu candle pattern kan. Okay. Kadang dia main kawasan sini. Okay.
Kawasan apa dia nak buat apa ni, head and shoulder ke apa kan. So yang ni kita kena tunggu. Tapi kita masih lagi hold sell. Maksud dia hold sell. Kita masih, maksud dia strategi kita masih resell selagi dia tak break kosong ni. Kalau dia break kosong ni, terbatal lah strategi sell kita. Sebab tu yang pentingnya kita tunggu confirmation melalui candlestick. Apa candlestick tu buat di level-level SNR dan ni. SNR dah saya panggil. Okay, clear tak Nazlia? Bias kepada sell Euro GBP, dan kita tunggu peluang retracement untuk kita entry sell. Kadang-kadang dia main sampai sini je kan. Yalah, ikut suka market kan, nak pergi mana kan. Yang penting kita tahu apa dia buat kat situ, reaction dia buat kat situ, baru kita buat decision untuk kita entry ataupun kita stay waiting. Okay. Sebab tu ada setengah trader kan, dia dah tahu dah break ni, dia layer penuh ni tu terpulang lah masing-masing kau punya strategi Okay. Nizam Ishak, Assalamualaikum coach dan semua, selamat Hari Raya. Okay, selamat Hari Raya Nizam. Semoga lepas daripada apa, lepas daripada raya ni kamu dapat profit yang lebih daripada sebelum-sebelum ni kamu dapat kan. Dapat kamu konsisten withdraw, konsisten profit kan. Tak ada masalah itu. Okay. Terima kasih, Cung clear. Dekat mana nak tahu Irham? Dekat mana nak tahu dia akan retrace dekat mana? Tunggu candlestick. Okay. Ada setengah trader dia menggunakan Fibo untuk tahu retrace dekat mana. Maksud dia tu Fibo, dia tarik Fibo, dia kata ni level 50, ni level 61. Tapi stay dia tak tahu. Okay, nak tahu tu sebenarnya tu adalah satu subjektif. Sebab kita takkan tahu market nak pergi mana. Melainkan dia tu something apa? Dia tu ni lah. Tengok pada DOM ataupun dia tengok volume dia kat mana. Okay, volume nanti tu mungkin dia boleh tengok. Tu pun kena tipu kan. Okay, nanti saya cerita yang tu, cerita panjang nak buat volume ni. Okay, so ada setengah trader dia gunakan Fibo. Yang saya tahu lah, dia gunakan Fibo, dia tarik Fibo, dia tunggu level-level 50 ke, 61 ke, 78 ke. Okay, kita ni level-level killer. Ada setengah trader macam tu. Tapi ada kadang-kadang dia tak main pun, kadang dia main 38 je kan. Ada setengah trader dia akan tunggu di kawasan-kawasan SNR. Macam saya ni, saya akan tunggu di kawasan SNR dan saya akan tunggu reaksi price di kawasan SNR tu. Ada setengah trader dia tunggu di level Fibonacci, dia akan tunggu reaksi price juga di level Fibo tu. Itu atas kamu lah masing-masing, ikut suka. Tapi kita tak tahu price tu nak retrace sampai mana. Yang tu kita tak tahu. Kita cuma boleh jangkakan je lah. Okay. So sebab tu saya tunggu candlestick untuk saya lah. Sampai zone tu saya akan tunggu candlestick, apa reaction boleh buat. Okay. Kerana candlestick cincin tu tak lebih sekian. Okay, masih Nadia. Clear Irham? Bagus-bagus, soalan bagus ni. Soalan ni betul-betul soalan yang bagus lah. Tak ada orang tanya pun. Okay, daripada Omek Sizlo. Salam tuan, analisa gold. Okay, gold saya tak entry gold. Saya tak trade kat gold lah. Saya tak trade community pair, community. So gold, apa yang berlaku gold? Okay, gold kalau kita tengok daripada segi ni gold lah ni. Kan semua kat terbang, kenapa gold dah? Okay, gold kalau tengok daripada segi price nampak dia buat satu structure penurunan. So nampak kalau kita tengok daripada segi, okay, dia turun, dia break, dia turun dan dia akan cuba break. Okay, kita akan tengok di level ni. Sekarang ni gold kat level ni. Kat level support become resistant. Resistant become support. Saya selalu tukar. Okay, tu lah dulu tak ngaji, tak mengapai kan. So kalau kita tengok daripada segi more daripada detail, kita lebih nampak pada chart pattern.
Kan? Maksud dia, kita akan stay waiting sama ada price breakout atas atau breakout bawah untuk kita buy atau sell. Okay, kalau breakout atas kita akan cari buy. Kalau kita ada breakout bawah, kita akan cari sell. So breakout ni apa? Price gold ni dah sampai kat antara kat triangle lah, triangle yang hujung-hujung kan. So ya, waiting lah. Nak buat apa kan? Waiting to break untuk kita buat decision. So kalau pattern ni kita panggil pattern apa? Symmetrical triangle lah. Ke dalam pattern lah. Serta yang tu je pun. Ascending triangle ataupun saya tak ingat nama dia. Okay. So stay waiting untuk gold. Untuk dia breakout salah satu arah sama ada kita akan buy atau sell. Tarik trendline ni, tarik trendline. So tunggu je lah. Dia breakout bawah, sell lah. Kalau dia breakout atas, ni lah. Okay, sell sampai mana? Sini adalah supportnya, net support. Resistance dia kat mana? Okay, sini adalah net resistance dia. Dan satu lagi ada sini. Okay. Saya bagi comel-comel sikit. Okay, clear tak? Omat. Okay, yang ni adalah yang view saya, from my view, based on price action untuk tentang gold. Okay. So daripada Muhammad Zul Hisham Abdul Rahman, GJ, GBP, GPY. Okay. Saya punya admin mungkin entry kot kat GJ ni saya. So apa yang berlaku pada GJ? Okay, GJ dia berlaku lebih kurang macam GU. Okay, kita nampak price dah break di level level resistance ni. So bila dia break tu, penurunan dia adalah penurunan untuk mencari level-level buy. So kita nampak di sini adalah satu apa? Satu orang panggil apa? Support kan. Resistance become support. Okay. So price dah membuat kenaikan dan kenaikan itu dah break level ni. Level resistance. So net destination untuk pair GJ adalah di area ni. Okay. Saya tak galakkan kamu nak sell di area ni. Kita stay waiting untuk dia break lagi. Bila break ni baru kita cari buy. Okay. Buy sampai sini. Kalau dia break lah. Kalau dia tak break lagi, tunggulah. Okay. Lepas tu ada tanya saya kan, boleh tak nak sell? Boleh nak sell, tapi hati-hati sebab kita dah tengok kan, price dah buat resistance ni berapa kali dia test kan? 1, 2, 3, 4 kali kan. So makin banyak SNR tu di test, maksudnya SNR tu akan makin lemah kan. So selalunya kalau lebih dari 3 kali tu senang sangat dia nak pecah. So kita hati-hati lah kalau kamu nak sell di area sini. So pada siapa yang tak nak buy lagi, kita akan tunggu dia break ni untuk baru kita buy. Okay. Sekejap, minum air. Okay. So untuk GJ kita akan tunggu lagi price, tunggu juga. Forex ni penuh dengan tunggu Tu kena banyak sabar forex. Okay. Sebab tu kalau kamu nak FTT pick up 3-4 kali sebab kamu tunggu yang banyak market. Okay. So tunggu dia break untuk GJ, baru kita akan tunggu break atas, baru kita akan cari peluang buy. Kalau dia buat rejection pun saya tak minat lagi untuk sell sebab dah banyak kali price dah test. So ada kemungkinan price akan breakout anytime. Okay. Muhammad Zul Hisham okey tak? Kalau okey bagi like sikit. Irham jelas coach. Okey, terima kasih. Clear cikgu, terima kasih. Thank you. Okey, habis tak ada soalan. So itu pair yang saya boleh kongsikan kepada anda pada malam ni. Ada soalan lagi tak? Nak tanya soalan apa? Okey. Ni pair yang saya hold pada minggu lepas Okey. Saya dah hold minggu lepas, saya harap sampai ke TP lah. Sikit.
Okay. TPD level berat lah. 7000. Okay, makasih clear. Apa lagi? Okay. So, okay, salam Nabil Zul Skifli. Selamat Raya. Okay. So, apa progress saya sekarang ni? Saya punya e-book dah siap. Sekarang ni tengah dalam editing lah. Yelah, editing so tengoklah kalau ada rezeki apa semua. Nanti saya akan launch lah e-book saya. E-book simple lah. Okay. So saya akan buat ni program saya lah selepas Ramadan ni. Okay. So saya buka open balik lah untuk kelas sesi personal coaching untuk online dan offline saya open balik lah. Untuk offline mungkin tak lagi kot sebab yelah selagi ada PKP selagi ada virus so selagi tu tak ada offline lah. Tapi kalau online tu insyaAllah saya open pada ni. Kalau ada masalah boleh tanya saya punya email lah. Ada boleh PM saya punya email lah sebagai urusan, sebab email saya yang akan buat penapisan lah semua admin lah. Bukan saya. Dia cuma bagi salinan nama kat saya lah. Okay, yang ni sekian itu. Apa-apa melalui admin saya. So yang tu, so ada soalan daripada Irham. Oh, ada soalan. Nabil, cikgu perlu ke ada CRS kot untuk trend berubah? Okay, ni saya nak jelaskan kamu candlestick reversal pattern tu adalah pertanda awal buyer atau seller berminat ataupun yalah minat kat level tertentu. Okay, dia tak akan mampu mengubah trend. Okay, dia cuma sebab tu kalau kamu tengok dalam contoh dia ni, okay, price dah break ni break level level resistance ni. So bila dia retrace, kita nampak dia buat apa ni. So dia buat engulfing itu menunjukkan bahawa price berminat untuk buat membeli di area ni. So kemungkinan besar untuk price naik. Tapi dia tak bagi satu lagi confirmation untuk dia naik lebih tinggi melainkan price ni dah break. Sebab tu selalunya TP first kita ada di area ni sebab kita nak price tak tahu apa dia buat melainkan dia dah break. Maksud dia CRS tu tak akan dapat mengubah trend market. Yang dapat mengubah trend market adalah structure market. Okay. Untuk breakout daripada Ilham untuk breakout cukup memadai satu candle untuk breakout atau perlu dua candle breakout dan confirmation. Okay. Untuk breakout cukup memadai satu candle untuk breakout ataupun perlu dua candle. Sekejap, saya tengah baca sekali. Cukup memadai. Okay, breakout ni dia boleh datang dengan sekali ataupun boleh datang dengan bercandle. Ada setengah breakout, okay, dia yang tu dia subjektif maksud dia ada sekali dia test, okay, dia terus test. Macam contoh tadi kat mana pair saya nampak tadi okay, pair tu terus test so dia cukup dengan sekali. Ada certain dia datang dua kali mana saya cari contoh. Okay, macam contoh macam ni ni contoh yang kecil nampak okay, price datang bila dia breakout ni, so dia datang dengan 2 candle 3 candle baru dia test ataupun dia terus datang terus maksudnya macam ni dia breakout ni terus datang itu pun boleh. Dia tu bergantung kepada market, keadaan market. Kalau market tu momentum volume yang kuat, sekali dia datang pump sekali terus dia naik. Tapi kalau momentum dia tu agak macam yalah dia buat structure dulu apa semua so dia akan datang 2-3 kali juga lah. Okay.
Afendi, berapa harga ibu? Harga ibu saya tak tentukan harga ibu itu saya apa? Saya akan bagi pada admin lah. Itu. Dia akan tentukan. Saya ni tukang tulis lah. Tukang tulis, tukang ni. Okey? Macam urusan lah. Urusan ni semua admin akan tentukan, bukan saya. Saya ni tukang analisa je. Okey? So, tak ada apa, kita akan bertemu lagi lah insyaAllah. Pada hari, saya ingat, tengoklah insyaAllah kalau tak apa-apa hari Rabu ataupun esok atau lusa. Okey? Malam. Ya, sebab malam pun saya dah tak ada aktiviti. Mereka aktiviti dengan kamu. Okey? So, saya rasa sekadar itu saja untuk live pada minggu ni. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman. Moga kamu dapat profit yang lebih lah untuk ni ya. Moga sesi ni dapat bagi kamu idea lah, more idea untuk trade. Okay. Okay, terima kasih.